عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dalam suasana keheningan dan kesyahduan malam kami bawakan kepada anda satu program khas, iaitu Munajat Keluarga Malaysia. Saya Ustaz Nabil Ahmad bergandingan dengan kekanda saya. Masya-Allah, adinda aku. Ustaz Ismail, masya-Allah. Apa khabar sihat? Alhamdulillah Ustaz, saya hari ini sangat rasa bersyukur kerana digandingkan dengan Ustaz dan minta Ustaz tolong tunjuk ajar saya. Ya Rab, ya Rab. Kita sama-sama mendoakan untuk kesejahteraan kita. Amin, amin, amin. Seluruh umat kita di Malaysia terutamanya, dan juga seluruh dunia. Subhanallah. Allah ya, amin, amin. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami sehingga ke akhir rancangan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan malam ini kita bersiaran langsung menerusi TV1 dan sudah pasti bagi anda yang berada di luar daripada mungkin Putrajaya boleh menonton kami juga di Facebook Jakib. TV Jakib. Ya, betul. Dan juga kita boleh tengok di myclick.rtm.gov.my. Ya, dan bukan itu saja Ustaz Nabil. Kita ada majlis sambutan keluarga Malaysia ni turut berlangsung di Bera Pahang. Masya-Allah. Ui, Kuching jauh tu. Bera Pahang, Kuching Sarawak. Ui. Batu Pahat Johor. Alus tak Pedah. Dia dekat dengan negeri kita lah, kampung kita. Dan Kota Kinabalu Sabah. Masya-Allah. Jadi ada 5 lokasi yang turut bersiaran sama seperti kita, iaitu untuk munajat keluarga Malaysia mengikut zon. Di utara, di Alor Star, kemudian di Bera, di bahagian tengah. Dan juga di Batu Pahat di bahagian selatan. Juga kita ada di Kuching dan juga di Kota Kinabalu Sabah. Kota Kinabalu Sabah. Jadi jangan lupa teruskan bersama kami, dan yang paling penting sekali dapat mengikuti majlis pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Dan pada malam ini juga kita akan mengikuti beberapa pengisian yang saya dimaklumkan bukan calang-calang orang yang akan menyampaikan, dan kita menanti sebenarnya di antara nasihat, kata-kata mutiara yang akan disampaikan untuk jadikan sebagai panduan kita. Nasihat tu apa? Saya baru belajar, Ustaz. Apa nama? Tausiah. Tausiah. Dulu jangan tahu aja. Dulu saya tak tahu. Dan ni baru saya tahu. Tausiah. Tausiah. Tausiah tu maknanya nasihat. Memberi nasihat. Masya-Allah. Daripada siapa yang akan bagikan nanti? Ini bukan calang-calangnya, dan kita selalu tengok beliau, ceramah beliau, perkongsian beliau di sosial media memang viral habislah. Orang pas ini kan. Syekh Habib Ali Zainal Abidin. Masya-Allah. Al-Hamid. Kita nak mendengar ni. Insya-Allah. Mutiara-mutiara ilmu daripada Habib kita. Betul. Ya. Dan juga kita akan diperdengarkan dengan alunan zikir, selawat dan juga qasidah oleh beberapa figura-figura nasyid kita. Dengar ceritanya hebat-hebat belaka ni. Ya. Kawan-kawan Ustaz lah. Ya. Siapakah Antaranya juga Munif Hijaz. Munif Hijaz. Ya, Azlan Rabbani. Betul. Intim. Ya. Razin Mastika. Ya. Lagi siapa lagi? Furqan Fawaz. Furqan Fawaz ni yang baru lah, generasi baru kan? Ya, generasi baru. Lagi Sufian Saujana. Betul. Turut bersama ialah kumpulan Mayadim. Yang turut menyumbang suara. Mudah-mudahan kita dapat mengimarahkan. Dan mungkin bagi mereka yang berada di sekitar Putrajaya ni bang, kita nak ajak lagi, sebab masih ada ruang dan waktu untuk ajaklah family kita, jiran tetangga kita. Kalau malam ni, kalau setakat nak tengok bola, boleh tengok. Saya pun nak tengok juga. Tak ada masalah. Ambillah ruang waktu, hanya tak lama. Mungkin 1 jam saja. 1 jam. Kita dengan pengisian ilmiah, dan mungkin ada benda yang kita boleh ambil bersama, insya-Allah. Betul. Kami menanti di pintu masuk. Kami dua ada dekat pintu masuk ni. Jadi datang sini, insya-Allah. Kita akan raikan semua tetamu-tetamu kita, insya-Allah. Betul. Dan inilah lokasi kita, iaitu di Masjid Putrajaya di Pesin 1. Jadi bagi anda boleh datang ke sini, insya-Allah ruang yang terbuka luas. Dan malam ini bang, kalau tak salah saya bermula jam 5 tadi, sudah ramai kelihatan orang berkunjung ke masjid ini, dan alhamdulillah maghrib tu dah penuh. Alhamdulillah, betul. Tadi saya nak masuk pun maklumlah saya ni dari tempat yang jauh juga tadi kan. Tapi juga alhamdulillah ruang dia sikit-sikit tu, alhamdulillah. Allah izinkan sampai. Allah izinkan juga sampai. Kalau tidak kerana Allah, maka kita tak sampai di sini. Ya, betul. Betul. Baik, Ustaz. Kita ada agenda yang seterusnya pada malam ini. Kita nak bersama dengan seorang tetamu kita yang juga merupakan mungkin wakil tuan rumah. Sebab penganjuran majlis malam ini oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim bersama dengan kita. Ya, Masya Allah, siapa lagi kalau bukan pengarah kanan sektor latihan dan pengkaderan Yadim. Iaitu meja bersara Tuan Syamsuddin Munir. Masya Allah. Apa khabar, sihat?
Alhamdulillah sihat. Masya-Allah. Saya agak bergaya je. Macam biasalah ini FBI kita. Allahu akbar. Tadi Abang Faizal sebut dengar nama pengkadiran ni dia takut. Apa? Kader. Kader. Ini bukan kaleng-kaleng. Orang kata kan. Tapi pada malam ini kita tengok suasana cukup meriah daripada awal tadi, Kapten ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin Kapten boleh ceritakan sedikit tentang bagaimana tercetusnya ilham daripada Yadim ni untuk sambutan majlis munajat keluarga Malaysia ni. Silakan. Ya, Alhamdulillah malam ini kita berasa sungguh bertuah ya. Alhamdulillah. Yadim sebenarnya diberikan amanah tanggungjawab oleh pejabat Yang Amat Perdana Menteri untuk mengaturkan program munajat malam ini sempurna dengan aspirasi setahun ya. Yang Amat Perdana Menteri memperkenalkan keluarga Malaysia. Faham? Jadi bagaimana cetus ada idea ni? Kebetulan dalam tour dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia ni, anjuran pejabat PM turun ke negeri, turun ke Johor, ke Kelantan, turun ke Sabah, turun di Perak, dan baru-baru ni 2 hari ni kita buat di Shah Alam Selangor. Dan jadi diberikan tugas sebagai satu orang kata agensi untuk menganjurkan zikir berkat. Artinya dalam 3 hari itu kita anjurkan zikir-zikir berkat. Selama ni kita buat program-program yang macam heboh-heboh ni. Ya. Tapi kali ni ada pengisian zikir munajat. Hasil daripada penganjuran program ini, kita teringat 21 Ogos ni genap setahun setahun PM kita ni dia angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Maka kita pun nak mengajak rakyat Malaysia ni kita bermunajat. Ramai. Jadi selama ni kita buat sambutan secara meriah-meriah. Kali ini meriah juga. Sederhana tapi kita ajak solat berjamaah, kita buat solat hajat. Malam ni selepas Isyak. Lepas tu kita berzikir, berselawat, ada tausiah sikit disebut tadi. InsyaAllah. Untuk sama-sama mengajak rakyat Malaysia bahawa negara kita hari ini telah mendapat suatu inspirasi yang cukup baik di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita hari ini. Semua keluarga, semua masyarakat, tak kira apa kaum bangsa, kita dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Walaupun selepas endemik ni kan. Macam-macam kita duk kalut endemik kan. Sungguh. Yang hilang kerja lah apa semua ni. Kita nak munajat sikit malam ni. Amin. Timbulnya idea kita perlu bermunajat. Ya, Masya Allah. Jadi bukan senang bang. Benda ni bukan cetusan seseorang, tetapi bermula daripada pemikiran-pemikiran yang kita nak membawa kepada hati yang satu. Subhanallah. Nak munajat ni bukan senang bang. Nak mengajak manusia untuk sama-sama berzikir kan. Jadi bila Kapten sebut tadi, dia tercetus daripada 1 tahun. Kalau kita kata di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin juga bila tadi Kapten cerita di merata tempat dah buat. Kami pun nak tahu juga sebab kalau malam ni kita ada tausiah dan juga ada zikir, selawat sebagainya. Kalau di tempat-tempat lain tu, apa pengisian yang mungkin juga orang kampung kita di sana nak tahu. Selama setahun ni mungkin pengisian itu boleh kita teruskan lagi pada tahun di mendatang, insya-Allah. Ya, di antara pengisian tu banyak agensi yang terlibat ya. Kita buat macam biasalah kita buat macam pameran agensi. Apakah di antara dasar-dasar ataupun perkara kita dilaksanakan oleh Perdana Menteri selama hari ini. Dan kita juga buat jualan-jualan bukan jualan murah apa istilah dia ni. Kita jualan kasih sayang. Jualan kasih sayang. Ya. Kadang kita Yadimat kita turun. Kita bagi bantuan kepada asnaf ni. Barang-barang dapur percuma. Faham Allah. Ada dan antara orang yang tak asnaf ni kita bagi special harga price. Macam hari ni kita buka petang kan. Kita buka Suk Yadim. Kita agih pada 600 penerima. Yang tak boleh main tak apa, kita ada grup motosikal pula. Pergi hantar ke rumah. Kita Berjaya Bangi ni. Kita hantar lepas asar tadi. Dan yang kita juga buka gerai-gerai kita ni menjual macam ayam, makanan-makanan. Keperluan asas lah. Harga yang special lah. Masya-Allah. Di bawah daripada orang kata kalau harga RM10 kita jual RM5 macam itulah. Masya-Allah. Memang berebut tadi beratur. Allahu Akbar. Kami lambat. Kami lambat sikitlah. Dia untuk khas 1,000 orang aja. Aduh, kenapa tak simpan 1,001? Tak sempat. 1,001. Itulah jumpa kita baru malam ni kata sempat. Tapi kan kalau dia lihat ni Kapten, kita tengok ini adalah satu macam Kapten cakap tadi dulu kita buat konsep dia lain sikit.
meriah kan. Tapi sekarang ni dia lebih kepada ada perkongsian, ada munajat dan sebagainya. Adakah selepas ini kita akan menyaksikan lebih banyak lagi ataupun ia diperluaskan lagi konsep sebegini? Ya, insya-Allah memang Yadim pun sebenarnya pernah buat sebelum ini dah. Tapi kita tak dapat nak diperkasakan. Kebetulan yang Mak Perdana Menteri kali ini dia memang begitu hati dia tu teruntun untuk kita adakan program yang sedemikian. Nampak diperdanakan. Nampak pula RTM pula siar pula kan. Saya langsung. Dulu kita program tak ada orang siar kan ni. Ya Allah. Dah banyak kali kita buat dah. Jadi alhamdulillah RTM pun malam ni dijemput pula FBI. Allah. Rezeki kami lah. Dapat sambutan yang begitu bagus, insya-Allah. Setiap program-program kita nanti turun ke negeri seperti kita buat di 5 zon ni, Yadim yang selaraskan. Di Batu Pahat, Kota Kinabalu, di Kuching, di Pahang ni, di Al-Ustaz ni. 5 zon ni Yadim sebagai penganjur utama untuk menyelaraskan nanti kita akan buat crossover tu. Betul. Sebab kita nak supaya lepas pandemik ni masa PKP dulu COVID kita insaf sikit ya, supaya kita banyak-banyaklah kita bermunajat, seronok-seronok juga. Betul. Jangan lupa kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ya Allah. Betul. Secara santai lah. Yalah. Lepas tu kita berdoa. Nak ajak orang muda minat. Sungguh. Orang tua pun rasa tidak boring kan. Jadi anak-anak pun minat. Sambil dia main berlari tu dia pun berzikir, istighfar. Gini saja. Jadi itu di antara pengisian dan juga di antara tumpuan yang dibuat. Saya tertarik bila Kapten sebut tadi sesuatu yang membawa kepada kita satu ialah penganjuran program ni untuk menarik orang datang. Dalam masa sama di sana ada nilai kebajikan. Ni saya nak tanya, ada tak beberapa lagi NGO terutamanya sebab jadi mungkin keterikatannya dengan NGO bang. So siapa yang terlibat secara tidak langsung terutama dalam penganjuran di peringkat kita kali ini dan juga di peringkat negeri, dan malam ni katanya ada 5 lokasi tu. Adakah kita pecah tim kita ke 5 lokasi ataupun macam mana cara pelaksanaan yang dilakukan di negeri? Ya, kita memanglah Yadim sini pun kita tak boleh buat bersendiri lah. Kita tak boleh silo lah. Macam malam ni kan kita ajak Jakib terlibat sama RTM pun sama kita, Perbadanan Putrajaya. Jadi semuanya ni terlibat membantu kita dalam menjayakan program ini. Dan di zon sama juga. Kita melihat keadaan kalau tempat ini kita perlu kepada jabatan agama atau majlis agama Islam sebagainya. Kita ajak kerjasama dan mereka menentukan tempat bantu kita. Atau tempat macam di Kota Kinabalu di masjid kan. Masjid Bandaraya. Kita pun alhamdulillah kan ini sambutan yang baik. Artinya Yadim tak boleh buat seorang-seorang ni, tak boleh berjaya ni, tak boleh. Kita perlukan sokongan daripada semua NGO. Di antaranya kita yang paling kuat kita adalah Majlis Amal Islam Indonesia. Ini adalah NGO di bawah gabungan Yadim. Setiap program ni kita ada sukarelawan Yadim turun membantu. Jadi urus setia sukarelawan yang membantu. Memang kita terbatas lah berapa orang aja kan. Kalau setakat kita 100 orang tak boleh buat. Tapi kita ada 1000 sukarelawan kan. Masya Allah. Kita pergi ke negeri bantu kita. Jadi inilah satu barakah lah bila kita buat program yang sedemikian. Ramai yang nak bantu kita demi untuk kita bermunajat untuk kemakmuran bersama negara kita ini. Tidak kira agama, kaum, dan program kita pun melibatkan semua kaum. Kalau bantuan pun bangsa yang lain pun, agama lain pun kita turut serta. Keluarga Malaysia. Masya Allah. Itu pun salah satu daripada dakwah juga. Ya, mudah-mudahan. Dan kita santuni mereka dengan akhlak. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita lihat tadi kalau tengokkan macam dalam Dewan Solat kita dah meriah tadi. Masa saya masuk tadi memang penuh. Tapi kalau nak cerita sekarang ni, Ustaz Nabi dapat maklumat tak dalam Dewan Solat tu macam mana? Betul. Dalam Dewan Solat sekarang ni. Tengok. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Katanya tadi kita sempat berbual juga dengan beberapa pengunjung kita ni. Katanya yang datang ni bukan orang Putrajaya je bang. Tadi saya dapat tanya daripada Kedah pun ada. Daripada Perak sanggup main. Tapah ada tadi yang tanya tadi lah. Lepas tu daripada Melaka pun ada. Masya Allah. Dia kata sebab kita nampak program ni adalah program untuk kita sama-sama bermunajat untuk Malaysia. Masya Allah ni. Dan kita rasa bersyukur sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama kita, Yang Berhormat Menteri Agama kita pun turut bersama. Kemudian Sahibul Samaha Mufti Wilayah juga bersama dengan kita pada malam ni bang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi kita solat hajat ni tu. Betul. Selesai solat hajat ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kejap lagi seperti yang diwar-warkan, kita akan bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Hamid. Masya Allah, kita pun tak sabar-sabar nak dengar perkongsian tausiah daripada beliau, seorang guru lah. Guru dan juga ulama yang kita sangat hormati. Dan termasuknya sekali lagi kita akan war-warkan kepada semua tentang persembahan nasyid selingan
daripada Intim, Munif Hijaz, Sufian Saujana, Azadan Rabbani, Izhar Nausihat dan Furqan Fawaz antaranya. Allah. Mai Yadim pun ada, kumpulan Mai Yadim pun ada. Ya, jadi meramai-ramaikan lagi dari sudut mengalunkan zikir-zikir dan juga selawat serta qasidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kita rasa seronok sekali sebabnya dalam suasana sebelum ni PKP, mungkin orang merindui saat nak berkumpul begini. Ni dalam era endemik ni. Kita syukur pada Allah. Mungkin di antaranya bila kita bersama kali ini, tambah tadi bila Kapten sebut tentang peranan Yadim untuk bukan hanya sekadar mengumpulkan seluruh orang yang berada di satu kawasan, tapi kita nak bermunajat. Malam ni kita buat pengisian, semuanya kita nak angkat tangan, nak menadah tangan, doa pada Allah. Jauhkan kita daripada musibah, elakkan kita daripada mara bahaya kan. Didatangkan kepada kita kebahagiaan, dikeluarkan kita daripada kesulitan. Itu di antara yang kita mohon setiap kita. Mudah-mudahan Malaysia kita ni terpelihara daripada sebarang bentuk ancaman. Sama ada yang nampak maupun yang tak nampak. Kan? Allahu Akbar. Jadi kalau tengok daripada segi penganjuran ni Kapten, tengok ni dekat Masjid Putra ni memang meriah sangat-sangat. Penuh full house. Sebelum ni pun memang meriah dah. Jadi apa perasaan daripada Kapten sendirilah tengok sambutan macam ni? Saya terharu tengok penuh dalam masjid. Kita target dalam 2,000 je, tapi ni mau dekat 10,000 saya rasa ni. Di dalam, di luar, dapat kehadiran PM pula. Betul. Bukan senang kita nak ajak PM bermunajat kan. Dia sibuk dah ni, baru ada program tadi pun. Sungguh. Menteri Komunikasi pun ada. Betul. Menteri RTM lah ya. Ya. Kita kira Penasihat Agama PM pun ada, Mufti pun ada, Imam Besar, semua Melala segala apa lah. Macam-macam tahfiz yang ramai. Masya Allah. Ini yang ini kita terharu sekali lah. Pelajar tahfiz ni ramai datang. Kita nak mereka ni kalau boleh doa mereka munajat tu dikabul oleh Allah SWT. Kita tumpang tui orang kata. Tumpang tui. Kalau kita pun kurang dekat mereka tu boleh bantu kita. Ya. Kita tumpang sekali lah. Amin. Betul. Dah tukar jadi utara macam kan. Itulah. Dia macam duk pedas dia elok stang dah. Dia bukan di Putrajaya kan. Kita dapat lihat tadi wajah-wajah ya, apa penyanyi-penyanyi nasyid kesayangan kita, sahabat-sahabat kita sebenarnya yang bakal membuat persembahan tidak lama sahaja lagi insya-Allah. Jadi kita tengok tadi ruang solat kita pun dipenuhi dengan semua kaum muslimin. Tak terkecuali muslimat juga katanya dah penuh sampai melimpah keluar ni. Kalau kita boleh tengok belakang kita pun sendiri dah pun dah ramai juga. Tapi itulah kemeriahan yang sama-sama orang berkumpul untuk kita mendapatkan satu namanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita pun nak masuk ke dalam tu sebenarnya Ustaz kan, tapi tak apalah. Bab kata Kapten kita tumpang tui. Ya. Saya pun tumpang tui. Mungkin juga ada sedikit harapan daripada Kapten sendiri mewakili Yadim lah kepada penganjuran kita pada kali ini. Ya, kita harap agar penganjuran kali ini di lain-lain masa bukan saja kita menyambut setahun inspirasi local Malaysia ni dalam hal-hal berkaitan dengan pembangunan negara ni dari segi kepimpinan. Kita nak membangunkan negara ni, kita jangan lupa bermunajat. Jadi kita ada juga segmen nak sambut tahun baru ke contohnya kan. Jadi walaupun kita bersyukur lepas dulu pandemik, main endemik, kita kena munajat juga. Kita kena bersyukur, sujud syukur. Macam mana cara nak buat supaya muda minat cara yang sekarang kan. Jadi kita akan teruskan program yang sedemikian. Jemput semua pihak terlibat. Malam ni tema dia putih. Putih dah kena bersih hati kita. Nak berdoa ni. Jadi harapan kita selepas ni tidak terhenti di sini. Kita boleh pejabat YBPM jangan lupa Yadim lah. Kalau program-program lain jemputlah Yadim lagi. InsyaAllah. Kita boleh atur insyaAllah. Boleh atur untuk program yang sedemikian di seluruh negara. InsyaAllah. Sekarang pun dah 5 negeri kita atur ni. Serentak malam. Tahniah lah ni, kita nak ucap tahniah sebenarnya pada Yadim yang mengetuai satu gerakan bermunajat ni. Hasilnya hari ni kita boleh tengok bukan hanya di Putrajaya bang. Betul. Di 5 lokasi lagi. Lepas tu pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turun. Betul, ramai orang kata yang anak-anak muda ni nak datang ke program-program yang macam ni kan. Tapi sebenarnya bila kita buat, insya-Allah kita yakin dan kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai sebenarnya yang dahagakan program-program seperti ni ya. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah dia. Antara anak-anak muda yang ada di dalam Dewan Masjid sekarang ini. Betul. Jadi bagi yang baru saja bersama dengan kita, sebenarnya kita berada di Masjid Putra yang sedang bersiaran secara langsung untuk munajat keluarga Malaysia. Bagi yang masih lagi berada di kawasan Putrajaya ni, datanglah. Mudah-mudahan kita nak memeriahkan ni. Kalau tak sempat pun tak apalah, buka TV. Jangan ubah channel lain. Tengok sama dengan kami. Tapi jangan tengok saja.
kita boleh ikut zikir sekali. Masya Allah. Simple. Betul. Istighfar, Betul. selawat. Di rumah tu sambil tengok, kita pun nak ajak semua sekali berzikir. Allah. Pembuat kita ucap terima kasih banyak pada Kapten. Apapun, abang, nampaknya dalam ruang solat sudah bersedia untuk bersedia dah. majlis Masya seterusnya. Allah. Jadi kita bersama dengan sahabat-sahabat kita dalam ruang solat, insya-Allah. Kita akan kembali selepas ini. كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنام بنور طه قمر سيدنا النبي قمرون وجميل
سيدنا النبي وجميل. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 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 أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا
نسوحا وتوب علي توبة نسوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نسوحا وتوب علي توبة نسوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, bersama tetamu kehormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alangkah indahnya perhimpunan kita pada malam hari ini dalam keadaan bermunajat dengan Allah. Munajat adalah tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya agar supaya tidak terputus hubungan hamba dengan Tuhan melalui doa. Oleh sebab yang demikian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku kabulkan doa kamu. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa setiap orang yang berdoa, salullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kalau doa kamu itu diijabahkan oleh Allah. Harapan kita pada majlis munajat pada malam hari ini, sementara kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala, pun alal mazuri an yukrima zairah, yang diziarahi itu hendaklah melayan kepada siapa yang berziarah. Berada di rumah Allah
menjadi tetamu kepada Allah, akan dilayan oleh Allah. Harapan kita moga-moga doa kita dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Majlis ini penuh dengan sakinah disebabkan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitahukan bahwasanya majlis seperti ini menjadi tumpuan para malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyarin fil ard. Allah menciptakan malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini. Kalau mendapati majlis zikir, mereka memanggil satu kepada yang lainnya, an halummu ila bughyatikum. Marilah kita datang kepada tujuan yang kita sedang mencarinya, yaitu majlis seumpama ini. Maka mereka satu dengan yang lain akan datang mencari keberkatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlis seumpama ini. Majlis ini bertujuan untuk mengingatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan syariat yang diajarkan dan dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beliau mengambil berat tentang pentingnya institusi kekeluargaan, baik itu kekeluargaan antara kita dengan pasangan kita dan anak-anak, atau kekeluargaan antara kita dengan jiran kita dan masyarakat sekeliling, ataupun di negara yang kita hidup bersama dengan mereka. Mereka adalah saudara kita di dalam satu negara yang memiliki hubungan yang harmoni yang perlu kita jaga antara kita dengan yang lain. Dengan demikian kita melihat di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kita berada di penghujung bulan Muharram yang mengingatkan kita akan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil berat tentang pentingnya kekeluargaan dan juga pentingnya kejiranan. Pada awal hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi perhatian utama beliau di dalam membentuk community masyarakat Madinah pada ketika itu. Ada 4 langkah yang diambil oleh baginda Rasulullah dalam membentuk community masyarakat yang baik, masyarakat yang harmoni, masyarakat yang sejahtera, sehingga dengan terbentuknya dengan keharmonian itu hubungan yang baik dan negara dengan masyarakat yang juga baik. Adapun langkah pertama yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk community ini adalah membina institusi pendidikan melalui masjid. Masjid adalah tempat untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui salat berjamaah ataupun juga aktiviti keilmuan di mana Islam mengambil berat tentang ilmu. Surat pertama turun kepada baginda Rasulullah adalah perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bersumpah dengan nama zatnya yang maha suci, yang maha pengasih. Lalu maha suci zat yang mengajarkan Quran menciptakan insan. Qurannya dulu didahulukan, ilmu Quran didahulukan, barulah insannya. Pentingnya insan terdidik, terpandu, terbimbing dengan Al-Quranul Karim. Itulah tujuan utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina institusi masjid di Madinah yang dikenali dengan Masjid An-Nabawi. Di tempat itulah para sahabat belajar dengan baginda Rasulullah. Di tempat itulah diangkat integriti para sahabat daripada masyarakat yang sukar pada ketika itu. Masyarakat yang dikenali dengan ummi, tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Masjid Nabi menjadi tempat pengajian ilmu pada ketika itu, sehingga keluarlah ramai graduate daripada sahabat baginda Rasulullah yang pandai membaca, yang pandai menulis dan menjadi pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai macam bidang, termasuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Tidak cukup concern Nabi pada pendidikan kepada kaum laki-laki, baginda juga mengambil berat tentang pendidikan kaum wanita.
ketika didatangi oleh beberapa orang muslimat pada ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lelaki ini banyak masuk dengan engkau dan kami tak ada masuk untuk belajar dengan engkau." Maka baginda mengatakan, "Tetapkan masuk yang sesuai untuk kamu, aku akan datang untuk mengajarnya." Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang pendidikan. Masyarakat tidak akan terbina syakhsiyah tanpa ilmu pengetahuan. Community tak akan hidup harmoni tanpa ilmu pengetahuan. Innama bu'istu muallima. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muallim, sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Institusi ini menjadi imarah di Masjid Baginda Rasulullah, sehingga setelah wafatnya Baginda Rasulullah, Sayyiduna Abu Hurairah datang pergi ke pasar memberitahukan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, kamu sibuk jual beli di sini sementara warisan Rasulullah sedang diagihkan di masjid." Maka mereka tertanya-tanya, apakah warisan yang diagihkan oleh Rasulullah daripada milik Rasulullah? Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Apa gerangan daripada warisan itu? Didapati dalam masjid halaqah ilmu yang sedang berlangsung. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada yang bertanya, "Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ma'asyaral anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma." Kami para nabi tidak mewarisi dinar ataupun dirham, tetapi yang kami wariskan adalah ilmu. Inilah langkah pertama Nabi membina komuniti masyarakat di Madinah melalui institusi pendidikan, yaitu di masjid. Yang kedua, yang menjadi langkah baginda Rasulullah adalah persaudaraan antara kaum muslimin, antara kaum muhajirin dan ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau ada yang berselisih dua orang, maka kamu semua bertanggung jawab untuk mendamaikannya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, dua orang berselisih yang bertanggung jawab mendamaikan ramai orang. Apatah lagi kalau berselisih ramai orang, semakin berat tanggung jawab untuk memperdamaikan. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, diterjemahkan oleh baginda Rasulullah akan arti persaudaraan dan persatuan yang mesti terjalin antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. La tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala tanajashu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu. Fa asyara ila sadri at-taqwa ha huna bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim aw kama qala. Jangan kamu saling mendengki, jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling membelakangi, jangan kamu merugikan perniagaan saudaramu, dan janganlah kamu menjual beli barangan yang menjadi hak orang lain. Jadilah kamu sebagai seorang muslim yang bersaudara. Terjemahannya, jangan zalim kepada orang muslim, jangan khianah kepada orang muslim, jangan dusta kepada orang muslim. Ketakwaan itu ada di dada, sambil memberi isyarat kepada dada beliau sebanyak 3 kali. Cukup seseorang itu melakukan kejahatan kalau merendahkan orang muslim yang lainnya. Demikian sabda baginda Rasulullah menerjemahkan arti persaudaraan melalui hadisnya yang mulia. Ketika berlaku beberapa golongan daripada pengikut Muhajirin dan Ansar, yang satu bernama Jahjah, yang satu lagi daripada Ansar, berebut untuk mengambil air daripada satu perigi. Lalu kemudian Jahjah daripada Muhajirin mengatakan, "Saya lebih berhak mengambil air terlebih dahulu." Anak buah daripada Ansar mengatakan, "Sayalah yang lebih berhak untuk mengambil air terlebih dahulu." Berebut kerana baldi sahaja, sehingga hampir berselisih dan hampir bergaduh satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing memanggil grupnya atau kelompoknya. Jahjah memanggil Muhajirin, orang yang daripada Ansar memanggil golongan Ansar, masing-masing memanggil kelompoknya, dan mereka datang dan memegang pedang dan hampir berlaku pertumpahan darah. Hanya masalah baldi, ingin mengambil air daripada satu baldi dan berebut satu dengan yang lainnya.
tetapi emosi bila dimainkan hampirlah berlaku perselisihan hanya masalah yang remeh-temeh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada'wal jahiliyah wa ana baina dhahranaikum." Kamu masih menyerukan slogan seruan bangsa jahiliyah sementara saya masih hidup di tengah-tengah kamu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegur, memarahi kepada semua yang ikut seruan pada sesuatu yang boleh memutuskan pertalian silaturahim dan persaudaraan. La yadkhul jannata qati' rahim, tak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ikatan persaudaraan yang sedemikian, terjalinlah hubungan yang mesra satu dengan yang lain sehingga dipuji di dalam Al-Quranul Karim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kaum Ansar mendahulukan Muhajirin dalam harta benda, walaupun kaum Ansar memerlukan kepada harta itu, mendahulukan saudaranya semata-mata melihat ini aku punya saudara, ini adalah saudara aku, ini diperintahkan oleh Allah untuk aku berbuat baik kepadanya dan tidak boleh melakukan kejahatan. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu membawa kegelapan dan hukuman yang lebih berat nanti di hari kiamat. Yang ketiga, diambil langkah oleh baginda Rasulullah dalam membina satu community masyarakat di Madinah adalah membangun pasar. Suqul Madinah, yang dahulunya orang-orang di Madinah kalau membeli barangan di pasar Bani Qainuqa, bangsa Yahudi. Baginda Rasulullah mengatakan dengan memijak kakinya di satu tapak yang kosong, disinilah pasar kamu, kata baginda Rasulullah. Maka dibentuk di situ pasar, didirikan di situ pasar. Pentingnya Nabi untuk mengambil berat tentang ekonomi yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, yang kembali manfaatnya kepada kaum muslimin. Maka dibangun pasar pada ketika itu. Tidak cukup beliau hanya menyuruh membangunnya, tetapi mantau juga, datang pergi ke pasar, ditengok macam mana mereka berniaga, jujur atau tak jujur, khianah atau tidak, telus atau tidak. Beliau mengatakan at-tajir al-amin as-saduq ma'a syuhada yaumal qiyamah. Orang yang peniaga, jujur, amanah akan dihimpunkan dengan para syuhada nanti di hari kiamat. Tidak akan diberikan martabat yang tinggi nanti di hari kiamat, melainkan tugasannya di dunia adalah berat walaupun hanya berniaga. Ya, kalau berniaga hanya setakat keduniaan sahaja, untuk apa Nabi mengatakan orang peniaga yang jujur akan dihimpunkan dengan para syuhada? Kalau bukan dalam perniagaan ada ibadah, kalau bukan dalam perniagaan ada manfaat yang kembali kepada agama. Baginda Rasulullah pergi ke pasar, memantau, melihat seorang menjual korma, didapati tumpukan korma itu agak tinggi, maka Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Didapati korma di dalam itu basah dan dikeluarkan oleh baginda Rasulullah. Katanya, apa ini? Tuan punya korma mengatakan, ya Rasulullah, ini terkena hujan. Kata Nabi, kenapa yang basah tidak ditunjukkan supaya orang yang beli tahu kalau korma itu basah, karena nilai dan timbangan berat korma basah dan korma kering berbeza. Maka akan risau orang yang membeli, tertipu antara berat korma yang basah dengan yang kering. Nabi bersabda, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu bukan golongan daripada kami, kata baginda Rasulullah. Pasarnya dibangun, dipantau juga, ada sistem yang diatur oleh Nabi SAW, dan juga ini bertujuan agar supaya kaum muslimin bekerja, tidak malas, berniaga, menjadi seorang bisnismen. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam membangun pasar. Yang terakhir menjadi langkah Rasulullah dalam membangun community masyarakat di Madinah adalah membuat piagam Madinah yang mengatur hubungan baik, damai, mesra, sejahtera dengan jiran-jiran sekeliling kota Madinah, baik itu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani An-Nadhir, Yahudi Bani Quraidah, semuanya dibuat perjanjian damai mesra oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu, wahai kaum muslimin, menyikapi kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu, untuk kamu bersikap al-bir dan juga al-ghist. Al-bir al-ihsan.
Diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk kita berlaku ihsan dulu, kemudian adil. Apa bezanya antara ihsan dengan adil? Ihsan memberikan yang lebih daripada selayaknya. Adil memberikan apa yang menjadi hak kepadanya. Demikian dalam Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala cara menyikapi kepada kaum muslimin, kepada orang bukan Islam dengan akhlak yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan diterjemahkan oleh baginda Rasulullah. Jiran baginda Rasulullah seorang Yahudi yang kadang-kadang datang ke rumah Rasulullah ketika sakit, diziarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya diajak untuk beriman dan beriman kepada baginda Rasulullah. Dengan dasar ini dididik para sahabat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memartabatkan ilmu, mengambil berat tentang persaudaraan dan persatuan, mementingkan nilai ekonomi dengan cara yang halal, dan juga berbaik dengan bangsa dan agama lain. Itulah dasar di mana baginda Rasulullah berjaya membina satu community di Madinah pada ketika itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majlis yang penuh dengan barakah, majlis yang penuh dengan sakinah, majlis yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, dan kita yang sedang menunggu kedatangan hari kemerdekaan Malaysia, moga-moga hari kemerdekaan tahun ini menambahkan lagi keberkatan kepada negara kita, keharmonian, kestabilan, kemakmuran, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau Tuhan kepada segala ciptaanmu, kami adalah bahagian daripada hamba-hambamu, menadahkan tangan kepada Engkau, dan Engkau menjanjikan untuk mengkabulkan doa setiap orang yang berdoa kepada Engkau. Maha suci Engkau untuk mengingkari janji yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami kepada Engkau agar supaya apa yang menjadi hajat kami dan munajat kami pada hari ini Engkau kabulkan ya Rabbal Alamin. Engkau beri kepada kami lebih daripada apa yang kami minta, karena Engkau maha mengetahui apa yang lebih baik bagi kami, yang kami tidak mengetahui apa yang lebih baik bagi kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan Malaysia ini dalam sambutan kemerdekaan yang akan datang negara yang makmur, negara yang penuh dengan barakah, seperti mana Engkau janjikan kepada satu negeri kalau rakyatnya beriman dan bertakwa akan diturunkan keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Ya Allah, jadikanlah negeri ini yang Kau turunkan keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Jadikan kami orang beriman, jadikan kami orang bertakwa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu bisalamil mubin, bisalamil mubin, linuqtati ta'yini, linuqtati ta'yini, ya نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة
حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جعل حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا ربي صلاة بالسلام المبين سلام 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 لنقطة التعيين يا الله يا ربي الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صلاة لا تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لا تزل تتلى عليك كمعطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله ربي إني يا ذا الصفات العالية قائم بالفنا أريد عطية الله الله يا الله الله يا الله تحت بابي الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المانية الله يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله, Tuhan yang memiliki hari pembalasan yang menghimpun seluruh manusia di padang mahsyar. Pada malam ini kami berhimpun ya Allah, membaca ayat-ayat suci-Mu, rukuk dan sujud menyembah-Mu, berzikir mengingati-Mu, berselawat ke atas Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, seraya menadah tangan menguntum munajat ke hadrat-Mu ya Allah, memohon belas kasihan, bantuan dan pertolongan dari-Mu. Jadikanlah perhimpunan ini ya Allah perhimpunan yang dirahmati dan diberkati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang dilindungi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Menerima taubat, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau. Engkau menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Bahkan kami tertakluk kepada perjanjian untuk mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Kami akui betapa besarnya nikmat-Mu yang telah dikurniakan kepada kami. Malah kami juga mengakui betapa banyaknya dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Justru kami mohon perlindungan-Mu dari sebarang kejahatan yang terhasil daripada perbuatan kami sendiri. Tiada sesiapa lagi yang boleh untuk kami merayu pengampunan selain daripada kepada-Mu jugalah ya Allah. Jika Engkau mengazabkan kami dengan dosa kami ini ya Allah, maka sesungguhnya kami ini hanyalah hamba-hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni kami ya Allah, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maafkanlah kami, ampunilah kami, tenggelamkanlah gunungan dosa kami ini dengan lautan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Kini kami diuji dengan pelbagai wabak dan musibah. Negara kami dihempas badai ujian yang tidak mampu kami menangkisnya. Wabak dan musibah ini ada yang telah meragut nyawa insan yang kami kasihi, mempersulit urusan kehidupan, serta memusnah harta benda yang kami sayangi ya Allah. Semuanya menjadi derita yang sedang kami hadapi. Ya Allah, tabahkanlah hati kami, kuatkanlah kesabaran kami, tetapkanlah pendirian kami, agar kami tegak berdiri di atas agama-Mu, merealisasikan syariat-Mu, sentiasa bersangka baik kepada-Mu ya Allah, dan redha di atas setiap ketentuan yang kami alami. Ya Allah, kami adalah insan kerdil yang mengharapkan kasih sayang dan belas kasihan-Mu. Selamatkanlah negara kami dari wabak dan musibah ini ya Allah. Jadikanlah negara ini dan seluruh penghuninya aman dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang memiliki dan menguasai kerajaan di langit dan bumi, keruniakanlah petunjuk dan kekuatan buat seluruh pemimpin kami, khususnya hamba-Mu yang juga Perdana Menteri kami, agar dapat memimpin dan memandu negara Malaysia ini mengikut landasan yang benar dan diredai oleh-Mu ya Allah. Satu padukanlah kami semua, warga keluarga Malaysia dengan jalinan persaudaraan yang erat,
tanpa sebarang perselisihan, perbalahan dan perpecahan di antara kami. Tanamkanlah keinsafan dalam hati dan sanubari kami bahawa tiada satu manfaat pun daripada perpecahan dan perbalahan ini melainkan memperoleh murka-Mu dan bahana kegagalan serta hilangnya ketenangan yang telah Engkau berikan amaran. Ya Allah, anugerahkanlah kestabilan politik tanah air, kesuburan ekonomi negara kami, kebaikan akhlak dan integriti dan perpaduan rakyat di watan yang bertuah ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha menerima munajat hamba-Nya. Pohon dicatatkanlah ya Allah nama setiap yang menadah tangan kepadamu pada ketika ini sebagai penghuni-penghuni syurga-Mu ya Allah. Jangan dicatatkan kami semua ini dan keluarga kami sebagai penghuni neraka Jahannam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافنا من الحساب. استجب اللهم دعاءنا. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فاستجب دعاءنا. Ya Allah, Allah Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa dan Engkau menjanjikan untuk mengkabul dan menerima hajat kami ini, maka kabulkan dan terimalah doa kami ini ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa bikal musta'an wa alaika tuklan fasma' aswat du'atika hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah tadi yang dapat sama-sama kita ikuti pengisian yang sama-sama kita diberikan satu nilai munajat bersama-sama. Insya-Allah. Doa, zikir dan juga tausiah. Rasa macam pendek sangat Ustaz. Allah. Kalau boleh nak panjang lagi. Mudah-mudahan walaupun yang pendek tu, mudah-mudahan itu memberikan kesan dan berbekas dalam hati kita. Masya-Allah. Inilah orang kata mungkin di peringkat ini ya kita masih lagi dalam peringkat permulaan. Bapak kata Kapten tadi tu Yadim memang nak memperluaskan lagi insya-Allah perkara-perkara seperti ini dan mudah-mudahan mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Ternyata memang ramai sangat yang hadir sebelum ni dan juga pada malam ini alhamdulillah di masjid. Satu yang di luar jangka bang. Luar jangka. Kalau kita katakan orang nak buat namanya hiburan, orang boleh datang, tapi malam ni bukti bahawa jiwa hati manusia seluruh penduduk rakyat kita di Malaysia masih orang kata dahagakan nilai-nilai ilmu, mendapatkan satu nilai peringatan, tausiah tadi kan dengan zikir-zikir yang kita. Mudah-mudahan munajat keluarga Malaysia yang kita adakan pada malam ini bukan hanya sekadar satu program biasa, tapi kita semua sama-sama kita terus berdoa pada Allah agar dijauhkan daripada musibah dan juga bala bencana insya-Allah. Insya-Allah. Dan tadi kita dapat lihat bagaimana acara yang disusun untuk penonton-penonton yang berada di rumah dan mereka yang berada di sinilah yang di rumah tu. Harap-harap dapatlah bermunajat, berzikir bersama-sama tadi insya-Allah dan tadi kita dapat juga lihat wajah-wajah sahabat-sahabat kita dalam kumpulan-kumpulan nasyid yang cukup terkenal di negara ini. Semuanya bergabung pada malam ini untuk bersama-sama bermunajat, berqasidah, berzikir dan sebagainya. Dan bacaan doa penutup tadi oleh Tuan Kamarul Arif bin Mansur, Ketua Pegawai Eksekutif Yadim. Baik, insya-Allah. Apa pun bang, kita dah nak sampai ke penghujung. Sudah pasti kita berhenti di sini dulu. Yang penting munajat keluarga Malaysia, sama-sama kita teruskan dengan munajat. Amin. Saya Ustaz Nabil Ahmad dan saya Faizal Ismail. Tinggalkan untuk anda semua untuk sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Para Rasul, Nabi-Nabi adalah cahaya ilahi, memimpin umat dari kekufuran, membawa rahmat ke seluruh alam. Para Rasul, Nabi-Nabi adalah cahaya ilahi, memimpin umat dari kekufuran, membawa rahmat ke seluruh